نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi yang dihormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, para alim ulama, para guru-guru, pada tuan-tuan, pada saudara-saudari, anak-anak, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat, kurnia yang Allah beri kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Kita berharap dengan bersyukur itu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu, yang kita harap, sehinggalah kita dapat berjumpa dengannya nanti dengan penuh keredaan di dalam syurga jannah benar. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak di atas kesihatan yang Allah beri kepada kita sehingga dapat mari sama-sama di masjid kita. Semoga kaki kita yang kita lakukan, tangan kita lima, nafas kita sejuk, dia boleh nyawa lagi ni, Allah jadikan semuanya ibadah kepada kita. Dan semoga Allah beri gagah kepada kita dalam hidup ini, kita boleh hayati agama Islam sebagaimana yang Nabi ajar, daripada kecil-kecilnya sampai besar-besar, di waktu malam ataupun siang, waktu jaga ataupun tidur, dengan baik-baiknya, sehingga kita mendapat keredaan Allah. Sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang telah beri akan bawa mari di kali tiga nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat keredaan Allah. Kita semua mendapat keredaan Allah. Bukan sahaja kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan ampunan ibu bapa kita, tok nenek kita, waris-waris kita, keluarga kita. Begitulah juga guru-guru kita yang mengajar kita sepatah lidah, yang kita dapat lama dan juga baru. Begitulah juga kita minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan kita, ibu bapa kita, tok nenek kita, suami kita, atau isteri kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan semua sekali orang yang berbuat baik kepada kita. Dan juga kita minta maaf dengan Allah terhadap orang kepada orang yang kita buat salah dengan dia, dan kepada semua umat Islam yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup, laki-laki dan juga perempuan, dengan sebaik-baik sesuatu. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana Tuan Pengurusi kita sebut tadi, pada malam ni dan juga pada bulan ni kita jumpa ialah untuk mengingat kembali, mengulangi kembali pelajaran kita, iaitulah berhubung dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita sebut Maulidur Rasul ataupun bulan Maulud. Itulah bulan Maulud ke Maulidur Rasul ke. Tuan-tuan sekalian, kita amat sebut beringat. Beringat ni bagi tahun tu.
Kalau kita sebut belajar, bagi tak tahu. Sebab Rasulullah SAW ni kita kenal, kita tahu dan kita sebut dengan berbagai cara. Ya Allah Subhanahu Wa Taala atur, Rasulullah pun atur, sehingga kita ni berhubung dengan Rasulullah SAW rapat, dekat dan tidak lupa dalam hidup kita. Dalam hubungan ini tuan, kerana tu marilah sama-sama kita ingat kembali, kita memperdalamkan lagi, kita menjernihkan lagi maklumat kita dan ingat apa yang telah kita belajar. Dalam perbincangan kita malam ni, mari kita tengok dulu suasana sebelum Rasulullah bangkit dan menjelang Rasulullah bangkit dan ketika Rasulullah bangkit. Suasana ni lebih kurang. Kalau kita tengok yang pertama, Rasul yang terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ialah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah ke langit lebih daripada 500 tahun barulah Nabi kita mati. 500 tahun lebih. Dalam suasana itu umat manusia sudah tidak ada pedoman hidup yang betul daripada Allah. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, umat dia tidak lama ubah, ulama dia ubah ajaran Nabi Isa, sehingga daripada ajaran Nabi Isa ni berteraskan tauhid Tuhan Esa, la ilaha illallah, jadi mengandung Trinity atau Tuhan tiga dalam satu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufurlah orang yang telah berkata Tuhan ini tiga dalam satu. Lalu dia sebut Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Qudus. Jadi apabila benda ni rusak, tidak ada lagi cahaya yang dapat menerangi hidup manusia. Mana boleh dikatakan dalam semua segi hidup manusia gelap, tak ada panduan. Sama ada dalam segi akidah maupun ibadat, dari segi sosial, budaya, kehidupan harian, buat ikut masing-masing, ikut jalan. Ibaratnya ialah kalau kita boleh sebut sebagaimana hak gelap gelita, hak sampai tangan tak nampak. Gelapnya apabila tidak ada bimbingan cahaya daripada Allah ni, kita boleh bayangkan supaya kita duduk tengah malam tak ada api, tak ada cahaya sikit apa. Orang panggil sampai tangan pun tak nampak, tangan ni putih. Tangan orang hitam pun putih. Orang hitam mereka putih tangan. Jangan bermain, tangan ni putih. Tangan putih-putih, tangan ni Allah beri. Dalam gelap-gelap sampai tangan tak nampak. Kita tak dekat muka, tak nampak lagi. Nampaknya nak gelap. Ketika tu kalau kita jalan, boleh jadi tepuk, belanggar sama sendiri. Ibarat kita duduk ramai-ramai ni, kalau pas mati api, apa kata pakat bangun dia bertepuk kat situ. Ibaratnya kalau kita boleh kata gitu, tidak ada cahaya. Sehingga kalau kita tengok di muka sendiri, ketika sebelum Rasulullah dibangkit, ketika Rasulullah dilahirkan, hanya tinggal beberapa kerak orang sahaja yang masih berpegang dengan agama Al-Hanifiyah, iaitu agama yang asal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tinggal tak ramah, boleh dipilih dengan jari, dan jari 10 ni tak habis nak pilih. Antaranya ialah Waraqah bin Nawfal. Hak pegang agama hak betul. Hak lain juga kacau yang habis. Ada yang semua berala, ada yang semua macam-macam. Ya, secara umumnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu. Jadi tuan-tuan, apabila begitu maka kita boleh ibarat masyarakat tidak ada pedoman.
orang ni semua kayu, orang ni semua pokok, orang ni semua binatang, orang ni semua matahari, orang ni semua macam-macam cakrawala. Yang dia kata sebagai tempat yang dia mengadu, tempat kakak, tempat kuat. Sebab orang semua ni atau orang takut ni pada yang kuat. Orang kata belum siapa? Dulu pada orang kuat, pada orang kakak, pada orang besar. Kalau orang kecil ni orang tak takut. Takut gajah, apa gajah besar. Takut khimah, apa dia bekal. Itu manusia takut. Jadi biasanya orang takut ni pada bagai-bagai besar, bagai-bagai orang menakutkan. Jadi apabila dia tengok bukit, dia takut bukit, dia semua bukit. Tengok matahari besar, dia semua matahari. Tengok bulan besar, dia semua bulan. Tengok bintang besar, dia semua bintang. Kemudian hak semua ni juga bagi dia kasih. Selain pada takut, hak kasih. Dia kasih ke apa? Kasih ke lembu, semua lembu. Orang semua lembu apa? Semua lembu tak belah, semua tahi lembu ada. Baik. Orang semua malu sebab malu apa? Dia kata kerana kemaluan ni orang macam-macam dia fikir dengan kepala dia. Kalau telah kita tengok sampai kelar ni, ramai orang menyembah selain daripada Allah. Agama-agama yang ada tu kadang-kadang dia petik bagai dia semua. Kalau semua berada hak petik belaka, cuma kita dia tak petik sendiri, dia petik. Dia jadi buat semua. Jadi benda-benda ni kenapa? Kerana tidak ada paduman ketika tu, dan apabila tidak ada pedoman ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya, sayangnya kepada hamba-hamba dia di waktu nanti, supaya dapat bimbing, supaya dapat ajar, supaya dapat bawa orang ni dapat hidup yang baik, yang dia sendiri nak senang dan mendapat kesenangan kerajaan Allah dunia dan akhirat. Jadi bila dalam suasana itulah Rasulullah SAW diutus. Di negeri Arab ni tak ada tempat yang orang banyak semua berhala ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala pilih Mekah, dan orang lain tu akan mari mengunjung ke Mekah lah. Rasulullah SAW dilahir hak tahunnya ialah pada bulan Rabiul Awal. Walaupun ada lagi riwayat-riwayat lain, tetapi tahunnya bulan Rabiul Awal dan 12 Rabiul Awal.